Mari kita masuk 10.3. Perkaitan antara perimeter dan luas. Okay, sebelum ni kita dah belajar apakah itu perimeter dan bagaimana nak mencari perimeter. Lepas tu kita belajar pula bagaimana nak mencari luas. Okay, sekarang kita nak tengok pula antara perimeter dengan luas. Apa perkaitan mereka? Okay, so sebelum kita mula, mari kita baca standard pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, kita boleh membuat dan mengesahkan konjektur tentang perkaitan antara perimeter dan luas. Okey, ini yang kita akan belajar hari ini. Jom kita tengok. Apakah perkaitan antara perimeter dan luas? Mari kita tengok situasi yang berikut. Kasim mempunyai sebidang tanah yang kosong. Dia hendak memagari satu kawasan dalam tanah itu untuk menanam sayur-sayuran. Dia mempunyai pagar sepanjang 20 meter. Bagaimanakah dia memagari tanah itu untuk mendapat satu kawasan dengan luas yang terbesar? So, Kasim, dia ada 20 meter punya pagar sahaja. Dia nak guna 20 meter punya pagar tu memagari satu kawasan kat tanah dia tu. Okay, dan dia kena pastikan luas kawasan yang dia memagari itu adalah paling besar. Okay. So, 20 meter ini sebenarnya adalah apa? Okay, panjang pagar yang dia ada 20 meter. So, dia nak memagari, katakan dia nak contoh kawasan ni, dia nak memagarinya. Okay, semua ni dia letak pagar Okay, dia memagari kawasan ini. Dan pagar dia ada 20 meter. Maksudnya, hasil tambah semua sisi ini adalah 20 meter. So, 20 meter itu sebenarnya adalah apa? Perimeter. Okay, so dengan perimeter 20 meter, okay, bagaimana dia nak pastikan luas di tanah yang dia memagari itu adalah paling besar. So, banyak kemungkinan sebenarnya pelajar. Jom kita tengok satu-satu. Katakan dia nak buat pagar yang macam ni. Dia nak buat segi 4 tepat macam ni. Okey, dengan panjangnya 9. So, kalau 9 tambah 9 dah 18. Tinggal lagi 2. So, sini 1, sini 1. Okey, dia boleh memagari dalam bentuk macam ni. Panjang 9, lebarnya 1. Ataupun dia nak memagari ini 2. So, yang selebihnya 8. Ini pun 20 meter juga pagarnya. Ataupun dia nak memagari yang macam ni. Ini 3. Lepas tu ini 7. Ini pun dia akan dapat 20 meter. Seterusnya, dia buat lagi. 4, 6. Ini pun 10, ini pun 20 juga perimeternya. Lepas tu kita buat lagi. Kalau 5, dia kena buat semua samalah. 5, 5, 5. Ini segi 4 sama. Katakan Okey, ada lagi tak kemungkinan yang dia boleh buat? Dah tak ada. Itu sahaja. Sebab kalau dia buat 6 di sini, nanti sini 4. Sama kan dengan yang ni? Okey, benda yang sama kita tak ulang lah. So, ada 5 kemungkinan yang dia boleh buat. Okey, dan mana satu akan dapat luas yang terbesar? So, kita darab je. 9 darab 1, kita dapat 9. Sebab panjang darab lebar Lepas tu 8 darab 2 kita dapat 16. 7 darab 3 kita dapat 21. 6 darab 4 kita dapat 24. 5 darab 5 kita dapat 25. Okay, so yang paling besar luasnya adalah yang ini. Segi 4 sama ni. So maksudnya Kasim dia perlu memagari tanah dia dengan 5 meter, dengan panjang sisi semua adalah 5 meter. So dia akan dapat 25 meter kuasa 2. Ini yang paling besar. Okey, luasnya. So, dengan ini, dia dapat menanam paling banyak sayur. Okey, kalau berbanding dengan yang lain. Kalau dia memagari dalam bentuk yang lain. Okey, boleh So, sebenarnya kalau awak perasan, segi 4 sama ini adalah luas yang terbesar. Okey, semua ini perimeter yang sama tau. Semua perimeter ini adalah 20, 20, 20, 20. Yang ni pun perimeternya 20. Okey, so semua perimeter yang sama.
akan tetapi hanya yang dengan segi 4 sama, iaitu semua sisinya panjang adalah 5 meter. Okey, kita akan dapat luas yang terbesar. Okey, so sekarang apa berkaitan perimeter dengan luas? Jom kita tengok sama-sama. Bagi segi 4 tepat dengan perimeter yang sama. Kita tengok yang ni dulu ya. Semakin besar beza antara panjang dengan lebar segi 4 tepat itu, semakin kecil luasnya. Oh, rupa-rupanya ada kaitan dengan panjang dan lebar. Jom kita tengok yang pertama dulu. Panjang 9, lebarnya 1. Okey, so bezanya adalah 8. So kita tulis dulu. Nah, saya guna warna apa? Di sini nak guna warna hijau. Okey, so bezanya 8 . Untuk yang ini, 8 tolak 2 kita dapat 6. Untuk yang seterusnya, 7 tolak 3 kita dapat 4. Untuk yang seterusnya lagi, 6 tolak 4 kita dapat bezanya 2. Dan yang terakhir, 5 tolak 5 kita dapat 0. Okey, so kita boleh nampak bahawa 8, 6, 4, 2, 0. Okey, semakin kecil beza antara panjang dengan lebar, semakin besar luasnya. So inilah yang ni. Inilah yang dimaksudkan yang ini. Okey, so semakin besar beza, semakin kecil luasnya. Semakin besar beza. Yang paling besar beza di sini yang mana? Yang ni kan? 8, yang bezanya 8 kan? Beza panjang dengan lebarnya 8 kan? So, kalau paling besar bezanya, paling kecil luasnya. Luas dia hanya 9 meter persegi je. Okey, semakin kecil beza panjang dengan lebar. Tengok, beza dia kosong. So, semakin besar luas dia. Okey, dan kita boleh dapat tahu lagi satu benda ni. Luas adalah terbesar. Dia dah tunjuk dah. Apabila segi 4 tepat itu menjadi bentuk segi 4 sama. Kalau segi 4 sama, luas adalah terbesar. Untuk semua segi 4 tepat yang ataupun segi 4 yang sama perimeter awak kena ingat ini penting untuk perimeter yang sama sahaja, untuk segi 4 yang semua perimeternya sama sahaja. Okey, kalau nak tahu secara cepat, okey, kita jadikan kalau macam Kasim ni. Okey, dia sudah belajar matematik. Okey, dia sudah belajar bab 10.3 ni. Okey, dan dia boleh dengan sangat cepat. Okey, dengan 20 meter punya perimeter ni dia dapat kira. Dia dapat kira berapa panjang sisi untuk kawasan yang dia nak memagari itu supaya dia boleh dapat luas yang paling besar. Okey, iaitu luas adalah terbesar kalau dia dapat memagari tempat ataupun kawasan tanah dia tu dengan segi 4 sama. Okey, boleh Ini adalah untuk perimeter yang sama. Okey, untuk luas yang sama pula macam mana? Untuk semua segi 4 yang luasnya sama ya. Okey, semakin besar, kejap saya guna mana ni. Semakin besar beza antara panjang dengan lebar segi 4 tepat itu, semakin besar perimeternya. Ini dia sebenarnya terbalik dengan luas. Okey, kalau kita tengok kedua-dua ni, nampak tak dia terbalik? Semakin besar beza panjang dengan lebar, semakin besar perimeter. Ini untuk luas yang sama. So, awak just perlu fahamkan nota ni je lah. Okey, kalau untuk yang perimeter, untuk luas yang sama perimeter adalah terkecil apabila segi 4 tepat itu menjadi bentuk segi 4 sama. Nampak tak? Yang ini pun dia terbalik. Okey, so awak perlu hadam betul-betul apa yang diberitahu di sini untuk nota ini Okey, boleh Saya rasa saya dah cukup jelas lah. Okey, untuk menerangkan tentang yang apa kaitan antara perimeter dengan luas di sini. Dengan itu, saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 10.3a pada muka surat 240 dalam buku teks awak ya. Okey, untuk soalan kedua soalan ni sebenarnya senang. Okey, awak just perlu jawab mengikut nota yang tadi. Okey, jom kita tengok dulu Segi 4 tepat PQRST yang berikut mempunyai perimeter yang sama. Ini nanti awak kena kaitkan dengan nota yang tadi ya. Okey, susun luas bagi segi 4 tepat itu mengikut tertib menaik.
Kalau tertib menaik, maksudnya luas itu dia nak dari kecil, yang paling kecil ke paling besar. Okey. Mungkin kamu akan kata, cikgu, segi empat tepat kat bawah ni tak bagi tahu pun berapa panjangnya, berapa lebarnya. Kita tak perlu tahu sebab kita sudah ada nota di sini. Tengok yang di atas sini. Semakin besar beza panjang dan lebar, semakin kecil luas. So, kita nak cari luas yang paling kecil dulu. So, maksudnya kita kena cari yang paling besar bezanya panjang dengan lebar. So, awak rasa PQRST, mana satu paling besar bezanya panjang dengan lebarnya? Dia akan mempunyai luas yang paling kecil. So, mana satu awak rasa panjang dengan lebar paling banyak bezanya? So, T lah. Sebab kita tengok ni, katakan ini kan kecil lebar dia, tapi panjang dia sangat besar nilainya. Okey, so nilai yang sangat besar tolak nilai yang sangat kecil, dia akan dapat nilai yang lebih kurang besar, betul tak? Okey, so katakanlah ini 9. Ini 1. 9 tolak 1, 8. Besar juga kan nilainya. Okey, kalau ini katakan ini 9, tapi ini dia lebih tinggi daripada yang ini 1, betul tak? So katakan ini 2. So 9 tolak 2 ini dapat 7, ini dapat 8. Macam tu. Awak boleh agak-agak sendiri. Okey, so saya dah tahu yang paling kecil, yang paling kecil luasnya adalah T. So T yang pertama. Lepas tu awak susun lagi PQRS. Awak susun macam tu je. Okey, lepas tu terangkan jawapan anda. Macam mana nak terangkan jawapan? Awak salin je lah yang ni. Okay, semakin besar beza antara panjang dengan lebar segi empat tepat itu, semakin kecil luasnya. Ataupun awak nak tulis semakin kecil beza antara panjang dengan lebar panjang dengan lebar segi empat tepat itu, semakin besar luasnya. Pun boleh, tak kisah. Okey, boleh ya? So, untuk soalan 2 pun sama. Segi empat tepat PQRST yang berikut mempunyai luas yang sama. Okey, susun perimeter bagi segi empat tepat itu mengikut tertib menurun. So, dia nak perimeter yang paling besar ke kecil. So, awak rujuk balik nota di sini. Okay, lepas tu, awak cuba agak-agak. Awak cuba teka mana satu yang mempunyai perimeter yang paling besar. Okay, awak tulis di yang pertama, lepas kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Ada 5 je. Okey, lepas tu awak terangkan. Awak salin yang ni je. Okey, boleh ya untuk 10.3A itu sahaja. Okey, selamat menjawab.